Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan di atas segala kurniaannya. Pada uh, petang ini kita diberikan peluang untuk dapat kita menyambung semula bagi tafsir juzuk amma, ya. Jadi untuk tempoh hari kita telah pun selesai untuk surah apa ni? Al-Ghashiyah. Jadi kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, ya. Betul kan? Betul, Ustaz. Baik. Jadi saya akan baca daripada ayat pertama suratul Fajr sehinggalah kepada ayat yang sehingga pada ayat yang ke-9, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah, dan bilangan yang genap serta bilangan yang ganjil, dan malam apabila ia berlalu. Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna? Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum 'Ad yang kufur derhaka, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan besarnya penduduknya, yang belum pernah kami ciptakan manusia sepertinya tentang kebesaran dan kekuatannya di segala negeri pada zamannya. Dan terhadap kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadi Qura, iaitu menjadi tempat tinggal mereka. Baik, jadi daripada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-9 dalam surah tu Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, Allah Taala memulakan surah ini dengan menceritakan tentang kemuliaan waktu dan kemuliaan hari. Ya, kemuliaan waktu-waktu yang tertentu dan kemuliaan hari-hari yang tertentu. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita berkenaan dengan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum-kaum yang terdahulu
yang telah ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua lah penceritaan dekat sini tentang kemuliaan waktu dan hari, kemudian diikuti dengan kehancuran umat-umat yang terdahulu. Ya, baik. Kenapa muka saya tak ada? Okey. Sekejap ya. Macam ni. Ya dah. Okey. Kita mulakan dengan surah Al-Fajr. Kenapa surah ini dinamakan Al-Fajr? Kerana surah ini Allah mulai dengan bersumpah pada waktu fajar. Ya, pada waktu subuh. Ya. Uh, dan kalau kita lihat perkataan fajar ni dalam bahasa Arab dia memberi beberapa maksud. Yang pertama, fajar itu maknanya adalah sesuatu yang keluar daripada tempatnya. Fajara ni maknanya sesuatu benda yang keluar daripada tempatnya. Macam kita tengok waktu fajar kan, sebelumnya kan malam gelap, tiba-tiba terpancarnya cahaya subuh daripada kegelapan malam yang gelita itu. Jadi fajara ni maknanya dalam bahasa Arab sesuatu benda yang keluar daripada tempatnya. Ya. Jadi kenapa Allah namakan surah ini dengan suratul Fajr? Kerana ada banyak sebab. Yang pertama, Allah Ta'ala nak sebut tentang waktu fajar tu sendirilah. Waktu subuh tu sendiri. Ada peristiwa-peristiwa penting. Ada perkara-perkara penting. Kejadian-kejadian penting yang berlaku pada waktu fajar atau subuh itu. Yang kedua, kenapa Allah berikan nama surah ni Fajar? Kerana Allah nak ceritakan tentang sikap beberapa kumpulan manusia di kalangan manusia yang mana mereka itu telah keluar daripada fitrah. Mereka telah keluar daripada perintah Allah. Mereka telah keluar daripada had batasan kemanusiaan sehingga mereka itu melampau batas. Ya, jadi sebab itu surah ini dinamakan sebagai Suratul Al-Fajr. Baik. Okay, sebelum kita nak pergi kepada tafsirnya, kita nak tengok tentang uh, berkenaan dengan surah ni lah ya. Dalam surah ni ada hadis yang menceritakan ketika Saidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, Saidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an dia solat dalam satu solat fardu. Kemudian berkatanya seorang munafik, sesungguhnya solat ini adalah solat yang sangat memenatkan. Munafik ni cakap tentang solat apa? Cakap tentang solat subuh. Jadi bila ada beberapa sahabat yang dengar perkataan si munafik ini, mereka pun berkata kepada Nabi SAW. Ya. Maka pada ketika itu turunlah uh, 4 surah yang disuruh supaya dibaca di dalam salat fardu subuh. Surah Al-A'la, surah Asy-Syams, surah Al-Fajr dan surah Al-Lail. Ini adalah bacaan yang paling ringkas di dalam solat subuh. Ya, kalau ikutkan solat subuh tu lagi panjang, ya, tetapi baginda memberikan keringanan untuk membaca surah Al-A'la, surah Asy-Syams, surah Al-Fajr dan surah Al-Lail di dalam solat subuh. Ya, baik. Maka sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW pun, baginda ada bersabda, ada dua jenis solat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Apa dia dua jenis solat itu? Yang pertama adalah merupakan solat subuh. Yang kedua adalah merupakan solat fardu isya. Ini adalah dua waktu solat yang paling sangat berat bagi orang munafik dan mereka tidak menganggap dua solat ini memiliki apa-apa keutamaan dan kelebihan melainkan sekadar memenatkan orang sahaja. Itu dalam kefahaman orang-orang munafik lah. Ya? Baik. Sekarang ni kita pergi kepada surah ini ya.
Kita balik-balik kepada ayat yang pertama di dalam surah ini. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surah ini dengan waktu subuh. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Kerana pertama sekali waktu subuh ini, ada yang kata al-fajr ni maknanya waktu subuh pada setiap hari lah. Asalkan waktu subuh dalam setiap hari yang kita hadapi ni, yang kita lalui ni. Ada yang kata subuh kat sini merujuk kepada subuh pagi hari raya. Subuh pagi hari raya Korban. Subuh pada hari raya, subuh pada pagi hari raya Korban. Tapi majoriti ulama mengatakan maksud subuh kat sini adalah subuh pada setiap hari lah. Ya? Baik, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu subuh? Dengan waktu fajar? Kerana kita nak kena tahu waktu fajar ini ada kelebihan-kelebihan, ada keutamaan-keutamaan dia yang tertentu. Jika tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bersumpah dan memulakan sumpahnya itu dengan waktu fajar ataupun waktu subuh. Ya, baik. Antaranya kalau kita tengok antara keutamaan dan kelebihan waktu subuh ini, yang pertamanya adalah ia adalah merupakan waktu yang di mana para malaikat bertukar shift ataupun malaikat beralih tugas. Ya, ini malaikat pada waktu malam yang bertugas daripada waktu petang sehinggalah kepada esok pagi, mereka akan naik menjelang sesudah subuh, dan malaikat yang bertugas pada waktu siang pula, dia akan turun pada waktu subuh bertemu dengan malaikat yang sebelumnya sebelum naik ke langit. Jadi malaikat yang kemudian turun tu dia akan duduk sampai ke petang hari. Dan ia berlaku, situasi ini adalah pada waktu solat subuh. Jadi sebab itu waktu solat subuh ni dia menjadi keutamaan, dia menjadi mulia kerana dia adalah merupakan waktu para malaikat ramai, banyak para malaikat yang tujuan para malaikat berhimpun di situ adalah untuk memberikan persaksian, ya, memberikan persaksian kepada mereka yang berjaga atau mereka yang bangun pada waktu subuh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan tentang kemuliaan. Ayat ni cerita tentang keutamaan dan kelebihan dan kemuliaan waktu subuh itu juga, ataupun salat waktu subuh itu sendiri, selain pada kerana banyak para malaikat di waktu itu. Yang keduanya, dia adalah waktu yang terbaik untuk bacaan Al-Quran. Ya, dia adalah waktu terbaik untuk bacaan Al-Quran, kerana disebutkan Quran juga diturunkan kepada Nabi SAW pada wahyu yang pertama, Iqra, itu pun diturunkan kepada Nabi SAW di waktu subuh. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya, jadi maka sebab itu dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yang memberi maksud, sesungguhnya Allah bersumpah dengan bacaan Quran pada waktu subuh ataupun pada waktu fajar. Kerana bacaan Quran pada waktu subuh dan pada waktu fajar itu, ya, pada waktu subuh dan pada waktu fajar itu adalah merupakan waktu yang paling terbaik untuk membaca Al-Quran. Jadi sebab tu kita kena ingat, waktu yang paling terbaik untuk kita membaca Al-Quranul Karim adalah merupakan waktu di mana waktu subuh. Waktu di mana waktu subuh. Ya. Baik. Jadi dekat sini menunjukkan kepada kita gambarannya waktu subuh ni adalah waktu yang mulia. Ya. Lagi satu, yang ketiga, kenapa waktu subuh ni waktu yang mulia? Ia adalah merupakan waktu di mana
Allah Subhanahu wa taala memulakan kehidupan dengan menurunkan keberkatan, menurunkan kerahmatan, menurunkan kurniaan sebagaimana Nabi SAW berdoa dalam hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatikanlah umatku di waktu subuh, di waktu awal pagi, ya. Sebab tu dalam hadis pun Nabi SAW bersabda, kalaulah manusia tahu kelebihan pada waktu subuh ni sangat banyak, sama ada dari sudut kesihatan mereka ataupun dari sudut ibadat mereka dan pahala mereka, maka Nabi menyatakan, kalau mereka tahu, la atauhu walau habwan. Mereka akan bangun beribadat pada waktu subuh itu walaupun sekalipun mereka berada dalam keadaan merangkak. Walaupun dalam keadaan pergi menuju ke tempat solat tu merangkak, ya, tapi asalkan boleh bergerak, mereka akan bergerak walaupun mereka cacat ataupun mereka tak mampu, melainkan dengan sekadar mereka itu datang secara merangkak pun mereka akan datang dalam keadaan merangkak juga, ya. Kemudian itu yang pertama, ya, menunjukkan tentang kelebihan pada waktu subuh, ya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Walayalin ashrin. Setelah Allah bersumpah dengan waktu subuh sebagai waktu permulaan berkat, kebaikan dan rahmat dan kurniaan Allah, dan penting bagi orang Islam untuk menjaga solat fardu subuh mereka kerana ia adalah solat yang membezakan di antara orang beriman dengan orang munafik. Ya. Bahkan nak kata besar tak besar pahala waktu subuh ini, sehingga kan baginda mengatakan bahawasanya siapa yang bangun mengerjakan pada waktu solat subuh itu, ya, maknanya sebagaimana Nabi kata, faka'annama qama laila kullah. Siapa yang bangun menunaikan solat, siapa menunaikan solat isyak berjemaah dapat pahala separuh malam, qiyamul lail. Siapa bangun solat subuh berjemaah diberikan pahala qiyamul lail seluruh malam. Okey, ini menunjukkan pada kita menunaikan bangun untuk solat pada waktu subuh ni pun dah dapat pahala qiyamul lail jika ditunaikan secara berjemaah, walaupun kita tidak bangun pada tengah malam itu untuk mengerjakan solat tahajud. Walaupun kita tak bangun menunaikan solat tahajud, tetapi Allah Ta'ala tetap memberikan pada kita pahala solat tahajud itu jika seseorang bangun menunaikan solat subuh pada pagi itu dengan secara berjemaah. Ya. Selain daripada nak bagi tahu pengajaran dia kepada kita, solat subuh ni adalah solat yang membezakan orang beriman dengan orang munafik. Kerana orang beriman dia sangat suka solat subuh, kerana dia suka bangun di awal pagi. Sedangkan orang munafik dia tak suka bangun di awal pagi, ya, bahkan dia lebih suka bangun sudah dalam keadaan yang panas terik di siang hari. Ya, maka kenapa Allah bersumpah pada waktu fajar selain daripada nak cerita tentang keutamaan, kelebihan pada waktu fajar itu di sisi Allah Ta'ala, ya, namun juga nak mengatakan kepada kita bahawasanya bangun di waktu subuh itu juga adalah salah satu lambang keimanan seseorang itu kepada Allah, kejayaan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu juga nak menunjukkan kepada kita pada waktu subuh itu adalah merupakan waktu yang sangat banyak kebaikan dan manfaatnya dan juga kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Misalan contoh, Nabi SAW ada menyebutkan bahawasanya sesiapa yang bangun di waktu subuh hanya untuk solat kepadaku, kata Allah,
maka dia akan berada di dalam zimmahku. Apa makna zimmah? Dia akan berada di bawah jaminan aku. Ya, jadi siapa yang berada di bawah jaminanku, kata Allah, maka tidak ada sesiapa yang boleh membawa dia masuk ke dalam api neraka tanpa daripada keizinanku. Ya. Lagi satu, kerana pada waktu subuh ini terlalu banyak para malaikat yang menyaksikan amal-amal saleh kita. Dan saya dah sebut juga, pada waktu subuh ini, seseorang itu akan diberikan pahala, yakni cahaya. Allah akan berikan kepadanya cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak disebabkan kerana ia bangun pada waktu salat subuh. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga sebut keutamaan bangun subuh ini, bahwasanya seseorang itu tidak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa yang tak nak masa dia melintasi titian sirat, dia disambar oleh api neraka Allah Ta'ala sewaktu menyeberangi titian sirat itu, maka Nabi kata dia kena jaga 2 waktu solat. Satu adalah solat subuh, satu lagi adalah merupakan solat asar. Sebagaimana baginda sebut, man salla bardain dakhala jannah. Siapa solat 2 waktu sejuk, yakni subuh dengan asar, sebab asar nak masuk malam, jadi siang dah tak berapa panas. Adapun subuh sebab memang awal pagi, maka memang waktu tu sejuk. Maka Nabi kata siapa yang jaga solat 2 waktu ini, yakni solat subuh dan solat asar, ikhlas kerana Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Ini semua menunjukkan pada kita tentang keutamaan dan kelebihan untuk keistimewaan solat waktu subuh ataupun kelebihan waktu fajar. Okay, sekarang kita tengok ayat kedua. Apa makna walayalin ash? Walayalin ash ini iaitu merujuk kepada 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah. Ada pula yang berpendapat walayalin ash ini adalah merujuk kepada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Jadi walayalin ash ni ada perbezaan pendapat ulama tafsir. Ada yang kata walayalin ash ini merujuk kepada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Memang 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah ni memang Nabi SAW ada sebut dalam hadis berkenaan dengan kelebihan 10 hari terawal itu. Sebagaimana baginda Nabi SAW juga ada menyebutkan di dalam hadis berkenaan dengan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini, baginda menyatakan tidak ada sesuatu amal saleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikerjakan oleh hamba-hambanya melebihi daripada seseorang itu melakukan amal soleh pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Kenapa? Kerana setiap amal soleh yang dikerjakan di 10 hari terawal di bulan Zulhijjah itu akan diberikan baginya pahala. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Allah Taala akan janjikan baginya pahala bagi orang yang melakukan amal soleh pada 10 hari ta'awudh hijjah tu, iaitu pahala jihad di jalan Allah. Maknanya kalau kita baca Quran, kalau kita semayang sunat, kalau kita berzikir pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah itu, Allah Ta'ala berjanji bahawasanya pelakunya akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan bagi orang yang mengerjakannya itu pahala jihad fi sabilillah. Maknanya dia akan dapat pahala berjihad di jalan Allah dengan kelebihan beramal di 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan walayalin ash ni bukan memberi maksud 10 hari terawal di dalam bulan Zulhijjah. Sebab Allah guna perkataan malam, layal. Tapi kita kena ingat dalam bahasa Arab, perkataan layal ni dia boleh memberi maksud waktu siang, sebagaimana dia juga boleh memberi maksud pada waktu malam. So ada juga ulama yang menafsirkan walayalin ash ini adalah merujuk kepada
10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Ya, yang sebagaimana kita ketahui 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan itu, iaitu Allah Ta'ala menjanjikan satu hari yang lebih baik daripada 84 tahun ataupun 1000 bulan, iaitu adalah merupakan hari yang disebut sebagai hari nuzulul Quran. Ya, ketika mana uh, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan tu, dia adalah merupakan pada malam itu berlakunya Lailatul Qadar, yang mana disifatkan Lailatul Qadar itu sebagai hari penurunan Al-Quran. Jadi walayalin ash ni maksudnya apa? Yang pertama 10 hari terawal di bulan Zulhijjah, yang mana ia memberi maksud kepada kelebihan ibadat pada ketika itu adalah seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya walayalin ash itu adalah merujuk kepada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka ia merujuk kepada apa? Ia merujuk kepada kelebihan beribadat pada malam itu adalah jauh lebih baik daripada 1000 bulan, atau jauh lebih baik daripada tempoh 84 tahun, ya. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 84 tahun, ya. Jadi pengajaran kat sini tadi kita sebut surah Al-Fajr tu, pengajaran dia orang beriman kena rebut waktu fajar ini, dan ia adalah waktu yang membezakan antara orang beriman dengan orang munafik. Kemudian walayalin ash ini adalah menunjukkan kepada kita bagaimana sifat orang beriman, mereka sentiasa berlumba-lumba. Ya, mereka sentiasa berkejar-kejaran untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah janjikan pada mereka setiap tahun, ataupun setiap hari, iaitu adalah di mana mereka perlu menghidupkan 10 hari yang terawal di bulan 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah dan 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan, ya. Maka dekat sini menunjukkan kalau kita ni betul-betul beriman, kita ni betul-betul nak teguh, kita ni betul-betul nak berpadu, ataupun kita nak berdamai, ya, ataupun kita nak berjemaah, ya, maka tidak dapat tidak kita kena usahakan untuk kita dapat memulakan berjemaah sesama umat Islam terlebih dahulu, bermula daripada solat fardu subuh, ya. Kemudian yang keduanya adalah cuba untuk kita beribadat dan memperelokkan ibadat kita di 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah dan 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Sebab 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, kita nak dapat pahala Lailatul Qadar, yang mana jika bertemu dengan malam tersebut, kita ditulis telah beramal lebih baik daripada 84 tahun. Adapun yang kedua adalah untuk menggalakkan orang beriman supaya mereka menghidupkan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Kerana mereka yang menghidupkan 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah tu diberikan baginya pahala persis orang yang berjihad di jalan Allah. Maksudnya tidak dikurangi. Ya, mereka akan dapat pahala seperti ia berjihad di medan tempur dan ia berjihad di jalan Allah, walaupun kemungkinan mereka tidak hadir dalam pertempuran itu disebabkan kerana keuzuran dan keuzuran yang lain, ya. Maka pada ayat kedua ni menggalakkan kita supaya memerhatikan akan waktu-waktu yang utama seperti 10 hari akhir Ramadan dan 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah, kerana nak mencari keberkatan ataupun gandaan-gandaan pahala yang Allah ganjarkan pada 2 hari tersebut ataupun 10 hari tersebut. Ini 10 hari di akhir Ramadan dan 10 hari di awal Zulhijjah. Baik, kemudiannya sekejap, ya. Okay, baik. Seterusnya kita tengok pada ayat yang ketiga, Allah Ta'ala bersumpah wasyafa'i wal watr. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala?
Allah bersumpah juga tentang keutamaan masa lagi atau hari, iaitu hari genap dan juga hari ganjil. Yang dimasukkan dengan hari genap itu adalah merujuk kepada hari 10 Zulhijjah. Alhamdulillah. Hari 10 Zulhijjah iaitu bersamaan dengan hari raya Aidil Adha. Adapun al-witr itu adalah merujuk kepada hari ganjil. Hari ganjil yang Allah bersumpah itu adalah merujuk kepada hari Arafah. Hari Arafah. Ya. Sebab tu ada satu riwayat tafsir mengatakan bila ditanya kepada Abdullah bin Zubair. Baik, bila ditanya kepada Abdullah bin Zubair, ketika dia menyampaikan khutbah, bangun seorang lelaki berkata, khabarkan kepada aku apa makna asy-syafa' wal watar, hari genap dan hari ganjil. Maka beliau berkata, adapun asy-syafa' itu adalah merujuk kepada hari yang Allah sebut dalam Quran, faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alai, iaitu hari yang nafar awal, hari nafar awal, iaitu hari yang ke 12 Zulhijjah. Adapun hari yang ganjil tu waman ta'akhkhara fala ithma alai, iaitu hari yang ke-13 Zulhijjah, iaitu orang yang membuat nafar thani. Nafar thani. Okey, jadi kat sini kita faham ulama tafsir berbeza pendapat. Yang pertama mengatakan asy-syafa' tu adalah merujuk kepada hari genap. Hari genap itu adalah hari raya Aidil Adha tanggal 10 Zulhijjah. Ada pula pendapat para sahabat mengatakan yang dimaksudkan dengan hari asy-syafa' iaitu hari tangguhan itu tadi, ya. Hari tangguhan itu tadi, yakni merujuk kepada asy-syafa', ia adalah merupakan hari yang di mana umat Islam menyambut hari raya korban. Dan yang keduanya dinamakan Al-Witr. Al-Witr ni merujuk kepada hari ganjil. Yang mana hari ganjil ini dalam satu tafsiran, ia merujuk kepada maksudnya adalah iaitu hari di mana orang-orang Islam menyambut hari Arafah, ataupun puasa sunat hari Arafah yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka dekat sini menunjukkan kelebihan hari Arafah dan kelebihan hari 10 Zulhijjah. Ya. Jadi kat sini boleh saya simpulkan asy-syafa' wal watar ni, yang pertama menceritakan kepada kita tentang keutamaan hari raya Aidil Adha. Ya, yang keduanya adalah melambangkan kepada keutamaan hari Arafah untuk seseorang yang tidak menunaikan ibadah haji, untuk dia mendapatkan kemuliaan pada hari Arafah itu, maka disunatkan supaya seseorang mukmin itu berpuasa, ya, pada hari Arafah itu, ya. Adapun pada hari genap, yakni hari raya 10 Zulhijjah tu tak boleh puasa lah, disebabkan kerana dia adalah jatuh pada hari raya. Tapi 9 hari ganjil tu, yakni hari Arafah, itulah yang seseorang itu kena menunaikan puasa sunat hari Arafah. Adapun pendapat kedua saya sebut tadi mengatakan bahawasanya hari syafa' itu adalah merujuk pada hari nafar awal, dan witir itu adalah merujuk kepada hari nafar thani. Hari nafar thani. Baik. Namun ada juga para ulama yang mengatakan bahawasanya dia mendengar Abdullah bin Zubair berkata hari syafa', hari genap tu adalah merupakan hari tasyrik. Ya, genap tu adalah merupakan hari tasyrik. Manakala ganjil itu pula, tadi iaitu genap kan, adapun ganjil ni pula dia adalah merujuk kepada
Yang kalau yang tadi tu hari tasyrik, iaitu 11 dan 12, ya, iaitu 12, minta maaf, iaitu 12, dia hari tasyrik, tasyrik betul lah, 11, 12, 13, ya. Jadi asy-syafa' tu jatuh pada 12, hari ganjil tu jatuh pada 11 dan 13 Zulhijjah, ya, 11 dan 13 Zulhijjah, ya. Baik. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita ada banyak tafsir lah. Satu, saya ulang sekadar ingatan, iaitu syafa' tu hari raya 10 Zulhijjah. Witir tu adalah hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Pendapat kedua pula dia kata hari syafa' itu adalah merujuk kepada hari yang genap ataupun hari genap itu, ia adalah merujuk kepada hari nafar awal, uh, manakala hari ganjil itu pula merujuk kepada nafar thani. Tapi ada pendapat ketiga pula, dia kata adapun hari genap itu ia adalah merujuk kepada hari ke-12 Zulhijjah, manakala hari ganjil itu ia adalah merujuk kepada hari ke-11 dan hari ke-13 Zulhijjah. Kerana 11 dengan 13 ni angka yang ganjil, sedangkan 12 itu bukan angka yang ganjil tapi ia adalah angka yang genap, ya. Baik, maka dekat sini Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam semayang kita pun ada angka ganjil, ada angka genap. Contoh macam subuh genap 2 rakaat, Zuhur Asar genap 4-4. Tetapi kita kena ingat kita ada maghrib. Yang mana maghrib ni sifat dia adalah ganjil. Adapun solat yang lain semuanya dalam keadaan genap kecuali daripada maghrib, ianya adalah ganjil. Ya. Okey, kenapa Allah bersumpah dengan hari genap, hari ganjil ni? Apa kaitan dia? Ya, ada yang katakan asy-syafa' ni maknanya solat tahajud. Adapun al-witir ni adalah merujuk kepada solat witir. Sebab solat tahajud ni Nabi kata masna, dia kena ditunaikan sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Maknanya dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Adapun solat witir ni dia mesti diganjilkan pada 3 ke, ataupun 1 ke, ataupun 5 ke, ataupun 7 ke, ataupun 9, ya. Okay, jadi dekat ayat ketiga ni Allah nak cerita tentang apa? Allah Ta'ala nak cerita tentang kemuliaan hari yang mana ia adalah hari yang penting bagi orang Islam. Contoh, hari Arafah. Hari Arafah ni penting bagi orang Islam, ya, kerana dia adalah merupakan hari di mana Allah memperingatkan kita tentang gambaran dan suasana padang mahsyar, ya, suasana hari akhirat, supaya kita teringat tentang kedahsyatan, ya, hari kiamat itu dan sebagainya. Yang kedua, yang menyebutkan al-witir itu adalah merujuk kepada kalau asy-syafa' merujuk kepada yang disebutkan tadi, iaitu hari 10 Zulhijjah, hari raya. Adapun witir itu adalah hari Arafah. Itu nak bagi gambaran supaya kita ingat padang mahsyar itulah pada hari akhirat, kan. Sebab hari Arafah ni kita berhimpun di padang Arafah. Adapun hari raya 10 Zulhijjah tu orang Islam melakukan ibadah korban, ya, itu adalah sebagai satu simbolik gambaran kenapa Allah bersumpah pada 10 Zulhijjah, memberikan gambaran kepada kita yang mana kalau dekat dunia disyariatkan ibadat korban, tetapi di hari akhirat banyak manusia itu yang telah terkorban amalan-amalannya sehingga tidak dapat memberi manfaat padanya. Kalau kita ambil pengajaran daripada asy-syafa' tu maknanya nafar awal ataupun nafar thani, ataupun asy-syafa' dengan al-witr itu adalah merujuk kepada hari ke-12 Zulhijjah ataupun hari 11 dan 13, ya, iaitu hari tasyrik lah, ya, hari tasyrik. Adapun juga yang mengatakan syafa' itu adalah solat tahajud, witir itu adalah solat witir. Ini menunjukkan pentingnya kepada orang Islam untuk mereka memelihara 2 solat ini dalam kehidupan mereka. Satu solat tahajud, yang satu lagi diberi nama sebagai solat witir. Kerana Allah Ta'ala menjadikan tahajud dengan witir ini, dia saling tidak terputus. Dia saling berhubungan antara satu dengan yang lain.
Kalau siapa sembahyang tahajud, dia mesti kena sembahyang witir. Dan siapa yang sembahyang witir, sebaik-baiknya dia kena sembahyang tahajud. Sebab nak lengkap melengkapkan. Ya, kerana disebutkan di dalam hadis menyatakan orang yang bangun solat malam ni, yakni merujuk kepada solat tahajud, kemudian diiringi dengan solat witirnya, di antara keutamaan dan kelebihan dia sangat banyaklah. Antara salah satu daripadanya, Allah sebut dalam Quran, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan bangkitkan mereka di padang mahsyar itu di kedudukan yang terpuji. Maknanya di singgah sana, di arasy Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para-para nabi dan juga para-para rasul, ya. Kemudian kita tengok pada ayat yang keempat. Jumpa kan? Ayat yang keempat, ya. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula, demi malam apabila ia berlalu pergi. Jadi bila malam tu dah pergi, kemudian menjelangnya subuh lah. Lepas berakhir malam, menjelanglah waktu subuh. Maka dekat sini Allah Ta'ala menyebut kepada kita tentang apabila malam itu telah pun hilang ataupun telah pun pergi dan menjelangnya waktu siang. Baik, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam? Mula-mula waktu fajar, okey, kita fahamlah kelebihan fajar tu. Kemudian Allah bersumpah kepada kita tentang 10 hari terawal Zulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian Allah cerita tentang solat witir dan solat tahajud ataupun puasa sunat, ataupun puasa ataupun puasa pada hari Arafah dan beraya pada hari raya Aidil Adha. Kemudian Allah bawa kepada kita walaili idza yasr. Yas ni daripada perkataan sara, yasiru maknanya dia berjalan pergi dengan cepat. Maka dekat sini Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita tentang keutamaan waktu malam hari. Ya, iaitu keutamaan waktu malam hari adalah dari sudut keutamaan untuk seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melakukan muhasabah. Ya, melakukan muhasabah. Baik. Kerana pada waktu malam ni memang Allah Ta'ala jadikan dia adalah sebagai waktu yang terbaik untuk manusia bermuhasabah, untuk dia insaf, dia memikirkan tentang dosa dan pahala, dan dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu Allah bersumpah pada waktu malam apabila dia berlalu pergi dalam keadaan manusia tidak mengambil manfaat ataupun mengambil pedoman, sebaliknya mensia-siakan pada waktu, peluang pada waktu tersebut. Ini peluang pada waktu sebelum berakhirnya solat, sebelum menjelangnya waktu solat fardu subuh. Ya. Okay. Baik. Jadi kenapa Allah bersumpah pada waktu malam ni? Kerana keutamaan waktu malam supaya manusia bertaubat kepada Allah, sebab ada hadis menyebutkan apabila menjelang waktu malam Allah membuka pintu taubat yang terbuka seluas 70 tahun perjalanan kepada pendosa-pendosa yang telah melakukan dosa pada siang hari. Kemudian bila menjelang subuh Allah tutup sekejap, lepas tu buka balik selepas subuh pintu taubat itu untuk pendosa-pendosa yang melakukan dosa pada waktu malam, supaya dia dapat berpeluang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu siang hari. Cuma kenapa sebut malam? Sebab pintu taubat tu dibuka bermula pada waktu malam dahulu. Ini menunjukkan malam dijadikan dijadikan sebagai waktu kita bermuhasabah, waktu kita menginsafi diri dan waktu kita bertaubat kepada Allah. Baik, saya nak ajarkan ada satu doa dekat sini, doa yang boleh kita baca apabila menjelangnya waktu malam, permulaan malam. Permulaan malam ni bila? Permulaan malam ni dia bermula daripada waktu maghrib. Malam ni bermula daripada waktu
maghrib dan berakhir pada waktu menjelangnya subuh. Jadi dekat sana ada doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita bacakan, dan banyak kelebihan yang kita peroleh jika kita amalkan doa ini. Ya, okay, boleh ambil catatan saya dan boleh ikut. Allahumma inna hadha iqbalu laylik. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik wa aswatu du'atik faghfirli faghfirli. Baik. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, inna hadha iqbalu laylik. Sesungguhnya bila menjelang malam ini adalah sebagai tanda isyarat telah pun masuknya sebelah malam untuk aku melakukan muhasabah. Wa idbaru naharik, dan telah berlalu perginya pada waktu siang. Malam dah datang untuk kita bermuhasabah, waktu siang dah berlalu pergi dan hilang. Kemudian wa aswatu du'atik, dan inilah pada waktu di mana kedengaran mereka yang berdoa kepadamu ya Allah. Mereka yang kau mustajabkan doa padanya waktu ini ya Allah. Waktu bila? Iaitu adalah pada waktu permulaan malam, yakni maghrib. Waktu maghrib ni waktu yang mustajab doa. Sebab tu jangan tinggalkan peluang berdoa pada waktu maghrib. Kemudian Nabi ajar supaya kita minta faghfirli, minta ampun, ya. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Baik. Itu doa. Kemudian ayat yang kelima sebagai penutup dekat sini, Allah sebut berkenaan dengan, bukankah semua yang Allah bersumpah tadi, dengan subuh, dengan 10 hari terawal, dengan syafa' dengan ganjil dan genap, kemudian dengan keutamaan pada waktu malam hari. Ya, Allah kata qasamul lidhi hij. Semua yang Allah bersumpah itu, ia adalah bukan sumpah-sumpah yang biasa, tetapi dia adalah merupakan satu bentuk sumpah yang memberi gambaran semua nikmat-nikmat yang Allah bersumpah dengannya itu adalah nikmat yang sangat-sangat utama dan penting dalam kehidupan manusia. Pertama, nikmat untuk kita dapat menunaikan solat fardu subuh. Itu sebab tu Allah kata hal fi dzalika qasamul lidhi hij, tahukah kamu semua benda yang aku sumpahkan itu ia adalah sesuatu yang memberikan kebaikan yang sangat besar kepada kamu, sama ada untuk dunia kamu ataupun untuk akhirat kamu. Apakah benda itu? Yang pertama, menghidupkan waktu subuh, sama ada dengan baca Quran, sama ada dengan semayang solat fardu subuh berjemaah. Kita dah cerita apa kelebihan dia tadi. Dia berada dalam jaminan Allah, dia berada dalam pengawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Allah Taala sebutkan lagi kepentingan waktu fajar itu adalah waktu berhimpun para malaikat, waktu kita nak baca Quran. Jadi semua sumpah-sumpah tadilah. Allah bersumpah dengan 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari terawal Zulhijjah. Allah bersumpah dengan solat tahajud, solat witir. Allah bersumpah dengan hari tasyrik. Allah bersumpah dengan hari Arafah dan hari raya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan keutamaan pada waktu malam. Waktu untuk kita bangun di waktu malam, sama ada bangun bertahajud, atau kita bangun untuk bermuhasabah, atau kita bangun untuk bertaubat, ataupun kita bangun adalah untuk beristighfar, ataupun bangun untuk berselawat. Ya. Asalkan kita melakukan amalan-amalan untuk kita menghidupkannya. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, siapa yang mengamalkan dan menghidupkan semua sumpah-sumpahku tadi daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat, maka kata Allah lidhi hij, maka aku akan memberikan kepadanya kelebihan ataupun keberkesanan, ataupun Allah berikan tanda-tanda kepadanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan kepadanya tanda-tanda
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang jaga 4 perkara yang terawal tadi. Ingat yang saya sebut Al-Fajr tadi, solat subuh tadi, kemudian 10 hari tadi, kemudian hari Arafah atau hari raya, kemudian uh, hari tasyrik, dan juga solat witir dan juga solat tahajud, maka ini jangan ditinggalkan, sebab bila Allah bersumpah dengan benda ini, pertama ulama kata bila Allah bersumpah ni dia memberikan 4 perkara. Yang pertama nak menggambarkan 4 benda yang Allah sumpahkan itu, ia adalah benda yang sangat besar manfaatnya kepada manusia dan sangat besar pahala dan ganjarannya. Yang kedua, bila Allah bersumpah dengan sesuatu benda itu menunjukkan bukan sekadar pahalanya besar, ganjarannya besar, tetapi nak melambangkan bahawasanya jika seseorang tu menghidupkan apa yang Allah bersumpah dengannya, maka Allah Ta'ala dia akan memperolehi kurniaan dan juga memperolehi rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagai jaminan yang Allah bagi. Yang ketiga, apabila dia apabila dia mengamalkan apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, maka dia akan memperolehi kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, bila dia mengamalkan apa yang Allah Ta'ala sumpahkan itu, maka dia akan memperolehi perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Allah bersumpah dengan 4 perkara itu. Dan Allah kata lidhi hijj, tidakkah kamu wahai manusia memiliki akal yang sempurna untuk mengerjakannya dan juga untuk kamu melakukannya, supaya kamu beroleh kebaikan, pahala dan keredaan dan juga kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu di antara beberapa perkara yang dapat kita